Oke, soalan pertama diberi bahwa fx sama dengan 3x tolak 2 dan gx sama dengan x tolak 3. Cari fx reverse dan gx reverse. So, untuk cari sebuah fungsi songsang, fx tu kena tukar pergi y sama dengan 3x tolak 2. X ni kena stands alone, so yang lain tu pindah sebelah. Y tambah 2 sama dengan 3x, x sama dengan y tambah 2 bahagi 3. X ni tukar pergi fx songsang, jadi f negatif 1x sama dengan x tambah 2 bahagi 3. So gx ni tukar pergi y sama dengan x tolak 3, x sama dengan y tambah 3. G negatif 1x sama dengan x tambah 3. 1b. Apakah hubungan di antara fg negatif 1x dan g negatif 1 f negatif 1x? Justifikasikan jawapan anda. So, mula-mula kita kena cari fgx dulu untuk dapatkan fungsi songsang bagi fg. So, 3 dalam kurungan x tolak 3 tolak 2. 3x tolak 9 tolak 2. 3x tolak 11. Ini bagi fgx. And then kita kena songsangkan dia. So fgx ni kena jadi y. Macam biasa, x kena stand alone. Y tambah 11 sama dengan 3x. X sama dengan y tambah 11. So jadilah fg negatif 1x ialah x tambah 11 3. So next kita kena cari ni pula. Tu f ni 1 x sama dengan g negatif ni. So tambah 3. And then ni kena darab 3, ni pun kena darab 3 supaya sama pembawah dia. X tambah 11 bagi 3 adalah G negatif 1 F negatif 1X. Kita dapati bahawa nilai bagi F G negatif 1X dan G negatif 1 F negatif 1X ialah sama. So jawapan dia ialah F G negatif 1X sama dengan G negatif 1 F negatif 1X. Soalan kedua, jumlah bagi kuasa 2 integer yang berturutan ialah 841. Cari kedua-dua integer tersebut. Okay, so kita kan dah tahu integer dacol tak x sama x tambah 1 nilai, tapi kita nak tahu nilai. Tapi kita lebih baik guna the lowest integer lah, so x tambah 1. Tapi dia bilang kuasa 2. So tak kuasa 2. So, x kuasa 2 tambah dalam kurungan x tambah 1 kuasa 2 sama dengan 841. So, kita kasih kuadratik dia tu. So, x2 tambah x2 tambah 2x tambah 1. Yang tu P11 tolak 841 sama dengan 0. So, 2x kuasa 2 tambah 2x tolak 840 sama dengan 0. So tekan kalkulator kuadratik tu, so dapat x sama dengan 20, x sama dengan negatif 21. So buat bracket dia tu supaya dia hilang markah. 2b. Diberi bahawa alfa dan beta adalah punca bagi persamaan kuadratik ni. Jika alfa bukan sama dengan beta, cari julat nilai p. Dari persamaan kuadratik tu kita boleh dapat nilai a, b dan c, iaitu A sama dengan P, B sama dengan negatif 4P, C sama dengan 5P. So, kita boleh guna formula B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar sama dengan 0 sebab dia bilangkan punca dia tu tidak sama. So, kita guna lebih besar lah. Masuk je nilai ABC. So, dalam kurungan negatif 4P kuasa 2 tolak 4 dalam kurungan P dalam kurungan 5 tolak P
lebih besar sama dengan kosong, so kasih solve dia. So 16 pi square tolak 20 pi tambah 4 pi kuasa 2 lebih besar dengan 10. So 20 pi square tolak 20 pi lebih besar dengan 10 kosong. So ni boleh kasih kecilkan, so jadi pi square tolak pi lebih besar dengan kosong. So pi dalam kurungan pi tolak 1 lebih besar dengan kosong. So pi sama dengan 1, pi sama dengan kosong. Graf dia tu dia lorek atas, so pi lebih kecil dari kosong, pi lebih besar dengan 1. Okay, untuk soalan nombor 3, apabila 3 biji gelas plastik disusun seperti dalam raja di bawah, tinggi susunan itu ialah 13.5 cm. Manakala apabila 6 biji plastik disusun, tinggi susunan ialah 15.75 cm. Untuk soalan A, berapakah tinggi susunan itu jika 20 biji gelas disusun? Okay, untuk soalan ni, maklumat yang diberi ialah T3 sama dengan 13.5, manakala T6 sama dengan 15.75. Oleh itu kita tahu dalam janjang aritmetik, dia punya formula ialah Tn sama dengan A tambah dalam kurungan N tolak 1D. Oleh itu kita boleh bentuk dua persamaan, iaitu 13.5 sama dengan A tambah dalam kurungan 3 tolak 1D Ini persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, 15.75 sama dengan A tambah dalam kurungan 6 tolak 1D dan ini adalah persamaan yang kedua. Selesaikan guna formula persamaan, iaitu 13.5 sama dengan A tambah 2D dan 15.75 sama dengan A tambah 5D. Okay, boleh guna formula penghapusan, iaitu hapuskan nilai A. Oleh itu 13.5 tolak 15.75 akan dapat negatif 2.25 sama dengan negatif 3D. Oleh itu D sama dengan 0.75 ataupun dalam bentuk pecahan iaitu 3/4. So, apabila kita dapat nilai beza sepunya iaitu 3/4, kita mesti cari dia punya nilai sebutan pertama, iaitu dengan memasukkan nilai D ke dalam mana-mana persamaan. So 13.5 sama dengan A tambah 2 dalam kurungan 3/4. Oleh itu A sama dengan 12. Okey, soalan A. Untuk soalan A, dia mau berapa tinggi susunan jika 20 gelas disusun. Jadi T20 sama dengan 12 tambah dalam kurungan 20 tolak 1 darab 3/4. Oleh itu T20 adalah bersamaan dengan 26.25 cm. Untuk soalan B, cari bilangan biji gelas yang perlu disusun untuk mendapat ketinggian sekurang-kurangnya 0.5 meter. Okay, so 0.5 meter ni kita mesti tukarkan dulu kepada bentuk sentimeter, iaitu darab dengan 100 dapat 50 cm. Oleh itu, untuk mencari bilangan gelas, kita gunakan formula Tn sama dengan A tambah dalam kurungan N tolak 1D. Kita tahu kita punya nilai sebutan pertama iaitu 12 tambah dalam kurungan, kita nak tahu berapa biji gelas, N tolak 1 D. Nilai D adalah 3/4. Sekurang-kurangnya lebih besar atau sama dengan 50. Sekarang ni selesaikan macam persamaan biasa dan jadilah 3/4 N tambah 45/4
lebih besar atau sama dengan 50. Oleh itu N lebih besar atau sama dengan 51.67. Oleh itu kita boleh anggap N sama dengan 52. Okey, soalan nombor 4. Aisyah dan Anakit telah pergi ke koperasi sekolah untuk membeli buku latihan, pen dan air minuman. Jadual di bawah menunjukkan bilangan setiap item dibeli dan jumlah wang yang dibelanjakan. Buku latihan sebagai X, pen sebagai Y, air minuman sebagai Z. Aisyah dah beli 3 buku latihan, 2 pen dan 3 air minuman. Jumlah total dia bayar ialah RM11.40. Bagi Anaki pula, dia membeli 2 buku latihan, 4 pen, 1 air minuman dan jumlah dia membelinya ialah RM9.80. Dia beri bahawa berharga sebuah buku latihan adalah 2 kali ganda harga sebotol air minuman. Cari harga sebuah buku latihan, sebatang pen dan sebotol air minuman. Dia bilang buku latihan adalah 2 kali ganda harga sebotol air minuman. So, jadikan Aisyah sebagai persamaan pertama, Anaki sebagai persamaan kedua. Persamaan ketiga pula dia bilang sebuah buku latihan adalah 2 kali ganda botol air minuman. So, X sama dengan 2Z. Kan persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua dan ke persamaan pertama. Okey. Lepas sudah kasih masuk X dalam persamaan ke pertama, kita dapat nilai 9Z tambah 2Y sama dengan 11.40. So, jadikan dia menjadi persamaan keempat. So, lepas tu masukkan persamaan ketiga ke persamaan kedua. Jadilah nilai 5Z tambah 4Y sama dengan 9.80 dan jadikan dia sebagai persamaan kelima. Jadi persamaan keempat kita darab dengan 2. Sebab saya menggunakan kaedah penghapusan, tapi boleh juga guna kaedah lain macam matrix dan penggantian. So, persamaan keempat darab dengan 2, kita dapat nilai 18Z tambah 4Y sama dengan 22.80. So, kita dari persamaan ni tolak dengan persamaan kelima. Terus 5Z tambah 4Y sama dengan 9.80. Jadi 13Z sama dengan 13Z sama dengan 1. So, ni ialah persamaan ketujuh. Masukkan. So, kita sudah dapat nilai Z. Kita sudah dapat nilai Z. So, kasih masuk dalam persamaan dan nilai Y. So, negatif 5, 1 tambah 4Y sama dengan 9.80. Y sama dengan 1.2. So, kita dapat Z sama dengan 1, Y sama dengan 1/2. Tinggal cari X dari persamaan ketiga. X sama dengan 2, 1. Jadi maksudnya X sama dengan 2. X nilai sebuah buku ialah 2. Y sebuah pen ialah RM1.20. Dan Z ialah minum air berharga RM1. Untuk soalan 5, gunakan maklumat berikut untuk mencari nilai N tanpa menggunakan kalkulator, yang mana log 3P sama dengan 0.1, log 3Q sama dengan 0.5 dan N sama dengan negatif 3 PQ kuasa 5. So, kita boleh cari nilai P, iaitu P sama dengan 300.1. Seterusnya nilai Q iaitu 300.5. Dan untuk mencari nilai N, negatif 3 dalam kurungan P iaitu 300.1 darab dengan Q iaitu 300.5 kuasa 5. Seterusnya, kita tahu dalam hukum indeks darab adalah tambah. So, 300.1 tambah dengan 0.5 kuasa 5. Seterusnya akan mendapat negatif 3
dalam kurungan 3 kuasa 3 dan N adalah sama dengan negatif 81. Untuk soalan B, raja di bawah menunjukkan segi 4 tepat ABCD dan segitiga bersudut tegak BQP dengan keadaan titik Q terletak pada sisi AD dan titik P terletak pada sisi CD. Diberi bahawa AB sama dengan set 5, AQ sama dengan 2. Manakala sudut PBQ sama dengan 30, cari panjang dalam sentimeter bagi PQ. Berikan jawapanan dalam bentuk set. So PQ kita anggap sebagai X. Okey, di sini kita dapat mencari nilai BQ kerana BQ adalah hypotenuse. So kita boleh cari menggunakan formula teorem Pythagoras. So BQ sama dengan set 5 kuasa 2 tambah dengan 2 kuasa 2. So dia akan jadi 3. So di sini jadi 3. Sekiranya kita kasih keluar segitiga ini, dia akan jadi segitiga bersudut tegak. Dan sini 60, sini 3. Okay, so untuk mencari nilai PQ, garis PQ iaitu X, kita tahu bahawa di sini ada nilai hash, A dan O. So untuk mencari nilai bahagian sini iaitu X, kita boleh gunakan formula tan, iaitu tan 30 sama dengan nilai PQ iaitu X bahagi dengan nilai A iaitu 3. Okay, tan 30 adalah sama dengan 1/3 sama dengan PQ per 3. Oleh itu PQ sama dengan 3 cm. Soalan nombor 6. Maklumat berikut merujuk kepada raja di bawah. Diberi OA ialah 4A, OB ialah 8B, AP sama dengan alpha AN, OA ialah 2 kali MA, dan diberi nisbah ON sama dengan OB ialah 58. So kita boleh kasih letak dari sini. So soalan pertama, ungkapkan vektor MB dalam sebutan A dan B. Kita mahu MB. So kita kena cari satu jalan yang boleh dapat nilai MB tu. So kita boleh guna jalan, so sama dengan MO tambah OB. Nilai MO kita boleh tengok dia diberi bahawa MA ni dia punya nisbah ataupun dia punya kepanjangan tu sama dengan MO. So 1/2 4A tambah OB dia sudah bagi 8B 2A tambah 8B, tapi dia ada negatif sebab kan dia ke A ialah 4, tapi arah dia bahagian sana. Tapi kita mau MO yang bertentangan dengan dorang punya petunjuk. So kita kena tambah negatif. Okey, soalan 6A2 minta vektor AP dalam sebutan alfa A dan B. Cari vektor AP, kita pun kena cari jalan juga untuk supaya dapat nilai AP. So merujuk kepada sini, jalan yang kita boleh guna untuk ke A sampai ke P ialah A ke O, seterusnya pergi O ke N, baru N ke P. Vektor AP ialah sama dengan AO tambah ON tambah NP. O ni kita boleh cari nilai dia dengan negatifkan nilai OA sebab dia tukar arah kan. Bukan tukar arah, dia songsang. So negatif 4A
ON ni pula kita ada nilai dia, tapi kita boleh cari dengan menggunakan nisbah dia. Dia bagi ON ialah 5. Dari OB ialah 8. So, kita boleh dapat N ke B ialah 8 tolak 5. So, dia 3 lah nisbah dia, N ke B. ON ialah 5/8 dalam kurungan 8B. So, kes NP ni pun sama juga macam ON, tapi dia tidak dibagi nisbah. So, kita kena tekarlah nisbah dia sendiri. AP sama dengan A, ataupun kita boleh guna lambda lah sebagai pemalar dia. So, AN. So basically contoh kalau A ni P ni N, kalau A ke P ialah 1, so P ke N ialah 1 tolak X. 1 tolak X N dalam kurungan NO tambah OA. Negatif 4A tambah 5B tambah 1 dalam kurungan negatif 5B tambah 4A. NO ni kan dia sama dengan ni juga. ON kita dapat 5B, right? So kalau mau cari NO, kita kasih negatif dia lah. Negatif 4A tambah 5B tambah negatif 5 tambah 5X B tambah 4 tolak 4X A. Jawapan akhir dia ialah negatif 4X A tambah 5XB. Diminta vektor MP dalam sebutan alfa AB. So, untuk MP, jalan yang boleh digunakan ialah M ke A tambah A ke P. M ke A kita sudah dapat nilai kan? M A sama dengan MO. So, 1/2 dalam kurungan 4A. P ni kan kita sudah dapat nisbah dia X bagi 1 kan. Tapi dia mau sebutan dalam alfa. So, X ni kita tukar pergi A ataupun alfa bagi 1. Bagi 1 dalam kurungan negatif dalam kurungan 2A tambah 5 alfa B tambah 4 alfa A. Ini kita boleh faktorkan dia jadi 2 tolak 4 alfa dalam kurungan A tambah 5 6B. Dia beri MP dan B adalah segaris, cari nilai A ataupun dia mau pemalar. So katakan if MP sama dengan lambda MP punya nilai iaitu 2 tolak 4 alfa dalam kurungan A tambah 5 alfa B sama dengan lambda dalam kurungan MB pun kita sudah dapat nilai dia dekat sini. So negatif 2A tambah 8B. So kita kena darab dalam dulu. Itu 2 tolak 4A tambah 5 alfa B sama dengan negatif 2A lambda tambah 8B lambda. Bezakan A dengan A dan B dengan B. 2 tolak 4 alfa sama dengan negatif 2 lambda. 5 alfa sama dengan lambda 8. 5/8 alfa. So kita substitute dia dalam sini. So 2 tolak 4 alfa sama dengan negatif 2 5/8 alfa. Negatif 11/4 alfa sama dengan negatif 2 alfa. Kita dapat 8/11. Okay, soalan nombor 7. Raja di bawah menunjukkan lokasi 4 buah lampu isyarat A, B, C dan D di atas tata tes. Lampu isyarat A terletak di koordinat ni, B pula ni, C pula ni dan D terletak sebaris dengan lampu isyarat A dan C.
Diberi bahawa jalan raya AC memotong paksi Y di 02 dan jalan raya BD adalah pembahagi dua sama serenjang bagi AC. Lampu isyarat M terletak di persimpangan jalan raya AC dan BD. Dicakapkan jalan raya BD adalah pembahagi dua sama serenjang bagi AC. So AM ialah sama dengan MC. So lokasi lampu isyarat M dan seterusnya lampu isyarat C. So basically dia mau koordinat dia. Seperti bilang lokasi kan. Kita cari kecerunan bagi AC iaitu 2 tolak 0, 0 tolak negatif 2. Kita kena guna sama ni punya koordinat. So sama dengan 1. Persamaan AC pula ialah Y sama dengan M dia ialah 1 kan. So 1X tambah 2. Sebab paksi Y dia tersentuh dengan paksi Y, so C dia ialah 2. Next kita nak cari, so M bagi BD ialah negatif 1. Negatif 1 bagi 1 sama dengan negatif 1. Masukkan koordinat B dalam persamaan. So, Y MX plus C. Y ialah 5, M ialah negatif 1, X dia ialah negatif 1, tambah C. C sama dengan 4. Persamaan bagi BD ialah Y sama dengan negatif X tambah 4. Kan dia cakap lampu isyarat M terletak di persimpangan, M terletak pada persimpangan AC sama dengan BD. So persamaan dia, just kasih selesaikan persamaan serentak dia. X tambah 2 sama dengan negatif X tambah 4. Kita boleh cari X ialah 1. So untuk cari Y, kasih masuk dia dari mana-mana ke persamaan. So 1 tambah 2 sama dengan 3 kan. So koordinat M ialah 1, 3. Nak cari koordinat bagi C pula. So kita kena guna rumus 1/3 sama dengan negatif 2 tambah P 2, 0 tambah Q bagi 2. Terus just bezakan bagian ni dengan ni, dan bezakan ni dengan ni. 2 sama dengan negatif 2 tambah P bagi 2. P kita dapat 4. 3 sama dengan 0 tambah Q bagi 2. Q ialah 6. So koordinat bagi C ialah 4, 6. 7B diminta luas kawasan sisi 4 ABC. Kita sudah dapat koordinat A, B pun, C pun. Tapi kita tidak dapat koordinat D. So cara untuk dapat koordinat D, kan dah X intercept Y 0 kan. So D X per 0. So kita sudah dapat persamaan dia ni. So just Y sama dengan negatif X tambah 4. So Y ni kita kasih masuk nilai dah. Negatif X tambah 4. X sama dengan 4. So koordinat D kita dapat 4, 0. D pun kita dapat, B pun kita ada juga. So just guna formula luas 1/2. Negatif 2, 0. Negatif 1, 5. 4, 6, 4, 0. Negatif 2, 0. So 1/2 negatif 2 darab 5 tambah negatif 1 darab 6 tambah 4 darab 0 tambah 4 darab 0. Negatif tolak 0 darab negatif 1 tambah 5 4 tambah 6 4 tambah 0 negatif 2. 1/2 20 tambah 24 tolak negatif 10 tambah negatif 6. So 1/2 60. So sama dengan 30 unit. Okay, untuk soalan yang ke-8, Raja menunjukkan sebahagian lengkung Y kuasa 2 sama dengan 2X tambah 4 dan Y sama dengan X tolak 2 yang bersilang pada titik P dan Q. Yang A, soalan yang pertama,
A, cari koordinat titik P, Q dan R. Okay, untuk mencari nilai titik P dan Q, kita tahu bahawa kedua titik tersebut adalah titik yang terdapat pada lengkung dan juga garis yang bersilang. Oleh itu kita boleh jadikan persamaan y² sama dengan 2x tambah 4 sebagai persamaan yang pertama, dan y sama dengan x tolak 2 sebagai persamaan yang kedua. Gantikan persamaan yang kedua ke dalam persamaan yang pertama, yang mana akan menjadi x tolak 2² sama dengan 2x tambah 4. Kembangkan x tolak 2 dan seterusnya menjadi x² tolak 4x tambah 4 sama dengan 2x tambah 4. Seterusnya bawa ke sebelah dan dapat x kuasa 2 tolak 6x sama dengan 0. Tekan kalkulator dan dapatlah nilai x iaitu 0 dan juga 6. Seterusnya, untuk mencari nilai y bagi kedua-dua nilai x ni, gantikan nilai x tersebut ke dalam mana-mana persamaan. Sebagai contoh, saya pilih y sama dengan 6 tolak 2, iaitu sama dengan 4. Maka koordinat bagi titik P adalah 6, 4. Dan manakala bagi nilai x yang lagi satu adalah, nilai y yang lagi satu adalah 0 tolak 2 sama dengan negatif 2. Dan titik Q, koordinat bagi titik Q adalah 0, negatif 2. Seterusnya untuk mencari titik R, koordinat bagi titik R, kita tahu bahawa nilai x-nya adalah 0 dan nilai y ada nilai. Oleh itu kita boleh masukkan koordinat ini ke dalam persamaan y kuasa 2 sama dengan 2x tambah 4. Iaitu akan menjadi y kuasa 2 sama dengan 2 dalam kurangan 0 tambah 4 dan y adalah 2. Oleh itu persamaan bagi titik R adalah 0, 2. Seterusnya untuk soalan B, mencari luas rantau berlorek. Kita mestilah mencari luas di bawah lengkung dan luas di bawah garis lurus. Tolak luas di bawah garis lurus. Oleh itu kita boleh menggunakan konsep pengamiran, yang mana kita akan kamir daripada limit 0 sampai 6. Persamaan garis lurus iaitu 2x tambah persamaan lengkung iaitu 2x tambah 4 kuasa 1/2. Tolak dengan kamir 0 sampai 6. Persamaan garis lurus iaitu x tolak 2. Seterusnya kita kamirkan macam biasa, iaitu 2x tambah 4 kuasa 3/2 bahagi dengan 3/2 dalam kurungan 2, 60, tolak dengan x kuasa 2 bahagi 2, tolak 2x, 60. Seterusnya ganti masuk nilai 6 dan nilai 0 masing-masing ke dalam persamaan dan akan mendapat 2 dalam kurungan 6 tambah 4 3/2 bahagi 3, tolak dengan 6 kuasa 2 bagi 2 tolak 2 dalam kurungan 6. Seterusnya nilai luas rantau adalah sama dengan 12/2/3 ataupun dalam bentuk perpuluhan 12,67 unit kuasa 2. Seterusnya untuk soalan yang ketiga, iaitu C. Soalan meminta kita untuk mencari nilai isi padu dalam sebutan pi apabila rantai dibatasi oleh lengkung pada paksi y dikisarkan 180 darjah pada paksi x. Oleh itu kita akan gunakan formula pi kamir y kuasa 2 dx. Dan kita tahu bahawa rantai yang dibatasi oleh lengkung dan paksi y adalah ini. Oleh itu kita mesti gunakan limit daripada garis garis lengkung yang memintas paksi paksi x sampailah ke asalan. Oleh itu kita tahu bahawa koordinat nilai x di bahagian sini adalah x0. Dan kita akan ganti masukkan koordinat ini ke dalam persamaan y kuasa 2 sama 2x tambah 4 untuk mencari nilai x.
Oleh itu 0 kuasa 2 sama dengan 2x tambah 4 dan x adalah sama dengan negatif 2. Seterusnya kita dapat mencari nilai isi padu dengan menggunakan limit negatif 20 dan persamaan bagi lengkung yaitu 2x tambah 4 dx. Seterusnya khamir 2x kuasa 2 bahagi 2 tambah 4x, kosong negatif 2, x kuasa 2 tambah 4x, kosong negatif 2, dan ganti masuk nilai, ianya akan menjadi kosong tolak negatif 2 kuasa 2 tambah 4 dalam kurungan negatif 2. Maaf, ada nilai pi. Dan nilai dan seterusnya isi padu adalah 4 pi unit kuasa 3. Nombor 9A. Buktikan bahawa tan X sama dengan 1 tolak cos 2X bagi sin 2X. 1 tolak 2 sin 2X bagi 2 sin X cos X sama dengan 1 tolak 1 tambah 2 sin 2X. Ni kita boleh potong, ni jadi sin, ni jadi 1. So, ni boleh potong, ni boleh potong, sama dengan sin X cos X sama dengan tan X. Proven. Okey, 9B selesai persamaan ini untuk kosong lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2 pi. So, kita boleh nampak ni ialah sama dengan ni. So, just gantikan tan X tu sama dengan 5/7. So, tan 2X sama dengan 5/7. Tan X sama dengan plus minus square root 5/7. So, tan X ialah 0.84515. So, X ialah 40.20 dan 220.2. 9C1 lagarkan graf ni untuk ni. So, cos tu kan kita bertukar pergi tan X. Bentuk dia gini kan. So, dia mau dalam 2 pi punya range dia. Jadi kita kena buat 1, 2, 3, 4. 4 kali punya berdapat range 2 pi. C2 seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, lakar graf yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan ni. Nyatakan bilangan penyelesaian itu. Cakapkan dia bersilang, dia tidak bersilang. So kita kena pakai infinity punya titik sebab dia bersilang. Dan dia punya bentuk dia tu kan untuk dapat nilai dia tu kan kita kena buat equation macam X 1 tolak cos 2X bagi sin 2X sama dengan pi. Jadi tan X sama dengan pi X. So, dia infinity. So, dia punya garisan tu tidak akan lurus. So, garisan dia akan jadi gini. So, dia punya titik persilangan ialah 1, 2, 3, 4. Untuk soalan 10, diberi bahawa X adalah pembeli ubah rawak dari taburan normal. Roman 1, cari nilai sisian piawai dan keadaan Px lebih besar daripada 2 sama dengan 30%. So, perkara yang pertama, kita mesti tukar dulu 30% kepada nombor bulat. So, dia akan dapat 0.3. Seterusnya, tukarkan nilai X kepada nilai Z score dengan menggunakan formula Z sama dengan X tolak min bahagi sisian piawai. Okay, P dalam kurungan, gantikan nilai Z lebih besar daripada 2 tolak dalam kurungan. Nilai min di sini adalah negatif 5 bahagi dengan sisihan piawai.
sama dengan 0.3. Seterusnya 0.3 kita rujuk jadual kebarangkalian dan akan mendapat nilai iaitu 0.524. So 2 tambah 5 bahagi sesian piawai sama dengan 0.524 dan sesian piawai adalah sama dengan 13.36. Untuk soalan yang kedua, hitung P negatif 5 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada negatif 1. Okey, untuk soalan ni, kita mesti gantikan nilai X kepada nilai Z score dengan memasukkan nilai X ke dalam formula yang akan menjadi negatif 5 tolak dalam kurungan negatif 5 bahagi sesian piawai iaitu 13.36 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada negatif 1 tolak negatif 5 bagi 13.36. Seterusnya akan mendapat 0 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 0.2994. Tekankan kalkulator dan akan mendapat P dalam kurungan 0.5 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 0.61768. Untuk mendapat nilai 0.61768 tolak dengan 0.5 dan dapat nilai iaitu 0.11768. Untuk soalan B, dalam kuis matematik Sarah hanya meneka jawapan untuk N soalan dengan kebarangkalian bahawa jawapannya betul untuk mana-mana soalan ialah P. Roman 1, cari nilai P jika min dan sisihan piawai jawapan yang dijawabnya dengan betul masing-masing 5 dan 2. So, min sama dengan 5 dan sisihan piawai sama dengan 2. Okey, untuk mencari nilai P, kita akan gunakan formula min sama dengan NP dan juga sisihan piawai sama dengan punca kuasa NPQ. So, min kita iaitu 5 sama dengan NP. Manakala sisihan piawai kita 2 sama dengan punca kuasa NPQ. Pindahkan punca kuasa, dia akan jadi 4 sama dengan NPQ. Seterusnya kita boleh gantikan nilai NPQ daripada persamaan yang pertama ke nilai NPQ dalam persamaan yang kedua. So, dia akan jadi 4 sama dengan 5Q. So, Q sama dengan 4/5. Okay, untuk mencari nilai P, kita boleh gunakan 1 tolak 4/5 yang mana akan jadi 1/5. Untuk soalan Roman 2, sekiranya Sarah menjawab 10 soalan, cari kebarangkalian bahawa dia sekiranya dia menjawab sekurang-kurangnya 1 soalan dengan betul. So, sekurang-kurangnya maksudnya P dalam kurungan X lebih besar atau sama dengan 1. Okey, P dalam kurungan X lebih besar atau sama dengan 1 adalah sama dengan 1 tolak dengan P dalam kurungan X sama dengan 0. So, dia akan dapat 1 tolak 10 C0. Nilai P itu 1/500. Nilai Q kuasa 10 dan akan mendapat nilai itu 0.8916. Soalan nombor 11. Gunakan kertas graf di halaman berikut untuk menjawab soalan ini. Sebutir batu dijatuhkan dari tebing setinggi 60 meter dari permukaan air. Jadual di bawah menunjukkan jarak batu itu jatuh pada masa-masa yang berbeza. Diketahui bahawa T saat dihubungkan dengan jarak dm dan oleh persamaan D sama dengan E darab TB dengan keadaan E dan B pemalar. Berdasarkan bina jadual untuk log T dan log P. So, untuk dapat jadual tersebut yang saya tulis, kita tulis yang diminta log 10T. So, masukkan nilai-nilai T dalam log T untuk dapatkan nilai dia. Contoh kalau 1.7 dia punya time, lepas tu log 1.7 dapatlah 0.23. So, seterusnya buat saja macam tu. So, untuk log D pun sama juga, buat macam T juga. B pula, plot log 10D melawan log 10T menggunakan skala 2 cm mewakili 0.1 saat pada paksi log 10T dan 2 cm mewakili 0.2 m
pada paksi log 10D. Seterusnya, lukis graf lurus penyesuaian terbaik. So, plot titik tu menggunakan jadual yang telah dibuat. So, terus gariskan. So, at least dia ada 3 yang berserenjang. Barulah dapat graf yang penyesuaian terbaik. So, C. Menggunakan graf anda, cari nilai A dan nilai B. Kan kita dah bagi persamaan D sama dengan A darab TB. Kan dorang log 10D sama dengan B log 10T tambah log 10A. So, TB ni kan kalau kamu kasih log, B ni boleh letak depan, T ni di belakang. So, persamaan tu kita boleh nampak persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX plus C. So, B ialah M dia, keturunan dia. So, C dia adalah log 10A. B tu kan keturunan. So, B kita boleh guna titik akhir dan titik awal. So, B sama dengan 1.83 tolak 1.114 bagi 0.57 tolak 0.23 sama dengan 69/36 ataupun 2.03. So, log A 10 A sama dengan 0.64 sebab dia bersilang di paksi Y. So, log pindah sebelah A sama dengan 4.365. So, C2 sejauh mana batu tersebut telah jatuh selepas 2.5 second. So, D sama dengan A darab TB. Jarak dia, kita kan ada nilai A, B, T dia. So, D sama dengan A kita 4.65 darab, dia bilang 2.5 second. So, 2.5. B dia 2.03. So, solve dapat jawapan 28.04. D pula, cari masa yang diambil untuk batu itu mengenai permukaan air. Kan dia bilang dia jatuh 60 M. So, D dia sama dengan 60 M lah kan. Nah, persamaan dia, so 60 sama dengan 4.365 darab T dalam kurungan 2.03. So, kita solve-kan dia guna kalkulator. So, T sama dengan 3.636. Seterusnya untuk soalan yang ke-12. Satu zara bergerak di sepanjang satu garis lurus ke arah kanan dengan lajunya 5. Zara itu mengalami pecutan iaitu S sama dengan 4/2T dengan keadaan T adalah masa dalam saat selepas meninggalkan titik O. Soalan yang pertama, cari fungsi hal laju zara itu. Untuk mencari fungsi hal laju zara, kita mesti kamir persamaan bagi pecutan, iaitu B sama dengan kamir 4/2T tambah C kerana tiada limit. Okey, seterusnya kita akan kamir iaitu 4T tolak 2T kuasa 2 bahagi 2 tambah C dan dia akan jadi 4T tolak T kuasa 2 tambah C. Seterusnya untuk mencari nilai C, kita tahu bahawa nilai hal laju adalah 5 di mana T adalah kosong. Oleh itu, kita ganti masuk ke dalam persamaan yang mana yang akan jadi 5 sama dengan 4 dalam kurungan kosong tolak 0 kuasa 2 tambah C dan nilai C adalah 5. Oleh itu, fungsi hal laju adalah sama dengan 4T tolak T kuasa 2 tambah 5. Okey, seterusnya untuk soalan B, letakkan graf hal laju masa bagi mewakili pergerakan zara tersebut di antara jurat 0 hingga 6. So, perkara yang pertama kita perlu membuat jadual. Untuk mencari nilai V, kita masukkan nilai T ke dalam persamaan untuk mencari nilai V. Okay, sebagai contoh, V sama dengan 4 dalam kurungan kosong tolak 0 kuasa 2 tambah 5 iaitu sama dengan 5. Sebab perkara yang sama untuk nombor 1 sampai 6, yang mana yang akan dapat 8, 9, 8,
negatif 7. Lepas kita sudah mencari semua titik, kita boleh plotkan titik pada jadual dan menggunakan skala yang tepat. Iaitu jadual kita akan jadi seperti. Seterusnya untuk sasaran yang ketiga iaitu C. Jadi untuk 6 saat pertama sasaran dalam meter zat tersebut. Kita tahu untuk mencari sasaran kita mesti pamerkan persamaan bagi laju, iaitu S sama dengan pamer 4T+2 bahagi 2 tolak T+3 bahagi 3 tambah 5T tambah C, iaitu S sama dengan di mana S sama dengan 0 dan T sama dengan 0, oleh itu C akan jadi sama dengan 0. Maka persamaan bagi nilai sasaran adalah S sama dengan 2T+2 tolak T+3 bahagi 3 tambah 5T. Dan untuk mencari sasaran dalam 6 saat pertama, kita ganti masuk nilai 6 ke dalam persamaan, iaitu S sama dengan 2 dan dengan 6 square tolak 6+3 bahagi 3 tambah 5 dan dengan 6, dan dengan akan dapat 30. Untuk yang kedua, soalan meminta kita untuk mencari jumlah jarak dalam meter yang berada di zara tersebut. Dalam 6 saat kita tahu bahawa perkara pertama kita mesti cari nilai masa, iaitu V sama dengan 0. Dia akan jadi negatif T+2 tambah 4T tambah 5 equals to 0, yang mana T adalah negatif 1 dan T sama dengan 5. Oleh itu T sama dengan negatif 1 tidak dipilih kerana masa tidak ada nilai negatif. Untuk mencari nilai jarak kita mesti membuat satu jadual. Selepas kita membuat jadual, kita mesti mencari nilai sasaran, iaitu dengan menggantikan nilai T, 5 dan 6 masing-masing ke dalam formula sasaran 100/3 dan juga 30. Seterusnya untuk mencari sasaran, kita mesti membuat satu garis lurus yang mulai pada 0, 30 dan juga 100 ke 3. Kita akan mencari pergerakan zara, yang mana pada zara di sini zara bermula dari T sama dengan 0, seterusnya bergerak sampailah ke T yang ke-5 sini dan akan bergerak ke T yang ke-6, itu sampai sini. Itu nilai jarak adalah 100/3 tambah dalam kurungan 100/3 tolak dengan 30, kerana kita ingin mencari, kita hanya memerlukan jarak dari 0 sampai 100, 3 dan daripada 103 sampai 30 dan tambah, dan dianya akan mendapat nilai 36, 2/3 Nomor 13, Umi Bakery menjual sejenis biskut yang menggunakan 4 bahan PQRS. Jadual di bawah menunjukkan harga bagi bahan tersebut bagi tahun 2020 dan 2021. Pemberat merujuk kepada kuantiti bahan yang digunakan. Soalan pertama, indeks harga bagi bahan P bagi tahun 2021 berasaskan tahun 2020 ialah 110. Cari nilai X. Dia sudah bagi P 2001/20 ialah 110 kan. So 110 sama dengan, kita fokus dengan P. So X bagi 5.00 darab 100
Jadi jawapan X ialah 5.5%. Seterusnya B, harga bagi 1 kilogram bahan R dalam tahun 2021 adalah RM1 lebih mahal daripada harganya yang sempadan dalam tahun 2020. Diberi bahawa indeks harga bagi bahan R bagi tahun 2021 berasaskan tahun 2020 ialah 120. Cari nilai X dan Y. Bahan R P2120 ialah 120 kan, and tengok R pula, so 120 sama dengan Z bahagi Y darab 100. Kita mau jadikan dia jadi persamaan bah, supaya kita dapat nilai-nilai diorang. So Y ni kita bawa pergi sebelah, kasih darab dia jadi 120 Y, dan Z ni kasih darab dengan 100 jadi 100 Z. Ini persamaan dia pertama. Kita cakap sini Z dia mahal RM1 lebih daripada harga yang tahun 2020 punya. So, kita dapat simpulkan bahawa Z ialah Y tambah 1. Sebab dia cakap lebih RM1 kan. So, ni persamaan kedua. Persamaan kedua masuk dalam persamaan pertama, iaitu 120Y sama dengan 100 dalam kurungan Y tambah 1. Jadi, kita solve dia 120Y 100Y tambah 1. Jadi Y sama dengan RM5. So, mau cari Z dari persamaan 2. Z 5 tambah 1 sama dengan 6. 13C, indeks gubahan bagi kos membuat sebiji biskut itu pada tahun 2021 berasaskan 2020 ialah RM122.50. 13C, indeks gubahan bagi kos membuat sebiji biskut itu pada tahun 2021 berdasarkan 2020 ialah 122.5. Yang pertama, harga sebiji biskut itu dalam tahun 2020 jika harganya sempadan dalam tahun 2021 ialah RM2.5%. Dan so bagi P2120 dia 122.5 kan. So 122.5 sama dengan 2.50 per Q bagi 2020 darab 100. So Q 2020 dia ialah RM2.04. Seterusnya C2, dia minta nilai W. First, bahan P dia. P kita sudah jumpa indeks harga dia ialah 110 kan. Ni. Q pula kita kena cari iaitu ni 3.00 per 2.50 darab 100 sama dengan 120. So R pun kita sudah dapat itu 120, dan S kita kena cari 100.50 bagi 1.20 darab 100 sama dengan 125. Dia cakap indeks gubahan, the total of those ialah 122.5 kan. So kita kena darab macam biasalah, pemberat darab indeks harga dia. 110 darab 1 pemberat dia. 120 darab 5 pemberat dia. 120 W pemberat dia. 150 W pun pemberat dia. So dia punya pemberat pula, total pemberat dia adalah 1 tambah 5 tambah W tambah W. 5 dalam 110 tambah 600 tambah 270W bagi 6 tambah 2W. 6 ni kita bagi belah sebelah. So 122.5 6 tambah 2W sama dengan 710 tambah 270W. So nanti jawapan akhir dia ialah 1. Untuk soalan 14, Raja di bawah menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi empat sama U, V, W dan X. Satu kawasan berduri segitiga X, Y, W dipagar menggunakan kawat berduri. Sudut Y, X, W adalah 30 dan panjang kawat berduri X, Y adalah 20.8 meter. Diberi bahawa luas kawasan segitiga X, W, Y adalah 130 meter square. Maksudnya luas kawasan segitiga ini 130. Soalan yang pertama,
panjang dalam meter kawat berduri yang digunakan untuk memagar kawasan itu. So, maksudnya kita mesti cari panjang bagi WY dan juga XW. Tambah, dan apabila cari nilai, tambah dengan 20.8. So, perkara yang pertama, kita tahu bahawa luas segitiga adalah 130 sama dengan 1/2 panjang XY iaitu 20.8 dan panjang XW sin 30. Seterusnya XW akan dapat nilai iaitu 25 meter. Untuk mencari nilai WY, kita akan gunakan formula WY square sama dengan 20.8 square tambah 25 square tolak 2 dalam kurungan 20.8 dalam kurungan 25 cos 30. Dan WY akan dapat nilai iaitu 12.53 meter. Untuk mencari nilai panjang, tambahkan semua nilai sisi itulah sisi segitiga iaitu 20.8 tambah dengan 12.53 tambah dengan 25 dan akan dapat nilai iaitu 58.33 meter. Untuk soalan yang kedua, sudut XYW. So, untuk mencari sudut XYW, kita boleh menggunakan formula sin, iaitu sin sudut XYW bahagi dengan panjang sisinya iaitu 25, sin 30 bahagi dengan 12.53. So, sudut XYW sama dengan 86.03 darjah. Untuk soalan B, satu lagi pagar YZ dipasang menyambungkan bucu Y dan titik Z pada pagar XW dan keadaan YZ sama dengan YW. Soalan yang pertama, lakarkan segitiga XYZ. Okay, kita tahu bahawa titik Z ni dia berada pada pagar XY. So, maksudnya dia ada pada titik Z ada pada garis lurus XW. So, di sini untuk menentukan di mana kedudukan titik tu, soalan bagi tahu bahawa YZ adalah sama dengan YW. So, maksudnya panjang YZ tu adalah sama dengan panjang YW. So, kita boleh gunakan jangka lukis untuk membuat satu bulatan. Dan apabila bulatan tu menyentuh garis yang ada pada titik, menyentuh garis pada garis lurus XW dan di situ adalah kedudukan titik Z. Sebagai contoh, kita buat satu bulatan di sini dengan menggunakan jangka lukis. Dan seterusnya, titik yang bersilang pada garis lurus XY adalah kedudukan Z. So, maksudnya Z itu dekat bahagian sini lah. So, segitiga baharu adalah XY dan Z. Ini adalah segitiga baharu. X, Z dan Y. Yang mana nilai YZ adalah sama dengan nilai YX. Di sini 20.8, 30. Di sini kita boleh cari nilai sudut. Okey. Yang mana 180 tolak 30 dan tolak 86.03 dan dapat 63.97. Okay, so dia titik sudut bahagian sini dengan sini adalah sama. So, maksudnya kita boleh cari sudut XZW yang mana sudut dekat bahagian sini adalah 180 tolak dengan 63.97. So, dia akan dapat 116.03 darjah. So, dekat bahagian sini 116.03 darjah. Okay, sekarang untuk soalan B pula yang kedua. Diberi bahawa kawasan segitiga XYZ akan dijadikan kolam ikan manakala tanah yang selebihnya digunakan sebagai cucuk tanam. Hitungkan luas kawasan untuk bercucuk tanam. So, maksudnya kita mesti cari luas kebun, iaitu untuk luas segi 4 sama, tolak dengan luas segitiga untuk kolam ikan, iaitu segitiga XZW. So, sekarang ni kita cari dulu luas segi 4. So, luas segi 4 adalah sama dengan
So sisi XY adalah XW adalah 25. So confirm ni pun 25 lah, sebab segitiga segi 4 sama. So 25 kali dengan 25 sama dengan 625 meter kuasa 2. Okay, seterusnya untuk mencari nilai segitiga, untuk mencari luas segitiga kita boleh gunakan formula luas segitiga. Itu 1/2 dalam kurungan sisi. Okey, kita mesti cari nilai sudut Y yang bahagian sini, yang mana 180 tolak 116.03 dan tolak 30. So dia akan dapat 33.97 darjah. Okay, 1/2 dalam kurungan dua garis yang menyambungkan sudut tu, iaitu 20.8 dan juga 12.53 sin 33.97. So luas adalah sama dengan 72, luas segitiga adalah 70.813 meter square. So untuk mencari luas kawasan yang untuk bercucuk tanam, so luas keseluruhan iaitu 625 tolak dengan 72.813. So maksudnya luas kawasan untuk bercucuk tanam adalah 552.19 meter square. Okey, untuk soalan yang ke-15, gunakan kertas terang di halaman berikut untuk menjawab soalan ini. Sebuah kilang mengupah X orang pekerja asing dan Y orang pekerja tempatan. Berdasarkan kekanan berikut, yang pertama, bilangan pekerja tempatan iaitu Y boleh melebihi bilangan pekerja asing X selebih-lebihnya 60 orang. Maksudnya Y lebih kecil sama dengan X tambah 60. So ini untuk yang pertama. Kita boleh pindahkan X ke sebelah dan dia akan jadi Y tolak X lebih kecil atau sama dengan 60. Okay, yang nombor 2, nisbah bilangan pekerja tempatan pada bilangan pekerja asing. Tempatan maksudnya Y itu pada bilangan pekerja asing iaitu X adalah sekurang-kurangnya maksudnya lebih besar atau sama dengan 3/5. So Y lebih besar atau sama dengan 3/5X. Okay, soalan A, tuliskan kesamaan yang kita buat, iaitu yang pertama Y tolak X lebih sama dengan 60, dan yang kedua iaitu Y lebih besar sama dengan 3/5X. Seterusnya untuk soalan B, kekangan yang ketiga diwakili oleh rantau berlari dalam graf di halaman berikut. Tulis kekangan tersebut dalam perkataan. Okey, oleh itu kita boleh cari persamaan bagi kekangan yang ketiga, yang dimana kita tahu bahawa di sini dia merupakan titik kosong 160 dan titik sini adalah 160 kosong. Iaitu kita boleh mencari nilai percerunan M equals to Y2 minus Y1 bahagi dengan X2 over X1. So dia akan jadi 160 tolak dengan kosong bahagi kosong tolak dengan 160. So dia akan jadi negatif 1. Kita tahu bahawa pintasan Y adalah 160. So persamaan adalah Y sama dengan negatif X plus 160. Okay, dalam kes ni kita tahu bahawa graf ni dilorek ke bawah, so maksudnya, dan garis adalah garis padu, so maksudnya lebih kecil atau sama dengan lah. So persamaan bagi rantau yang ketiga adalah Y lebih kecil atau sama dengan negatif X tambah 160. So pindah ke sebelah, dia akan jadi Y tambah X lebih kecil atau sama dengan 160. Seterusnya untuk soalan C, pada graf pada halaman berikut bina dan lorekkan rantau yang memenuhi ketiga-tiga kekangan itu.
Okay, so kita tahu ada dua kekangan, iaitu y tolak x lebih kecil atau sama dengan 60 dan y lebih besar daripada 3/5x. So kita akan bina satu jadual, masukkan nilai x dan y yang sepadan. Okay, setelah mendapat nilai koordinat bagi x, y, kita boleh plotkan dan seterusnya graf akan jadi seperti ini. Okay, pada graf lurit rantau yang memenuhi ketiga kekangan. So, kita tahu kekangan yang pertama tu dia lebih kecil, so ambil bawah di bawah, dan y itu lebih besar, sambil atas. So, maksudnya kekangan tu adalah di sini. Ini sebagai okay. Seterusnya untuk soalan D. Gunakan graf yang dibina di C, cari bilangan maksimum pekerja asing yang dapat diubah. So, kita tahu bilangan maksimum pekerja asing maksudnya adalah nilai X. Cari bilangan pekerja asing iaitu nilai X yang dapat diubah. So, maksimum. Kalau maksimum, saya cari dulu yang paling tinggi lah. So, kan graf bilangan pekerja asing adalah 100 orang. Penjelasan itu soal nombor 2. Jumlah maksimum gaji harian yang perlu dibayar jika klien itu membayar 15 sehari untuk pekerja asing. Maksudnya 15x tambah dengan 30 hari untuk 30 ringgit sehari untuk pekerja tempatan. So 30y. So maksudnya kita cari titik maksimum, iaitu dalam graf 50 110. So masukkan ganti nilai. So 15 dalam kurungan 50 tambah dengan 30 dalam kurungan 110. So dia akan jadi 4050. Oleh itu nilai jumlah gaji maksimum sehari adalah RM 4050.